Okay, so first kita tengok ni punya soalan. Okay, dia punya ni location index Melaka dengan Terengganu. Okay, kita fahamkan. Okay, lepas tu dah tahu benda tu, kita buat graf. Okay, graf dia macam biasa, buat graf semua, cari dia punya titik-titik bodoh tu. Dapat dah. Okay, lepas tu, oh bukan, ni lain. Ni graf dia. Tu 98. Okay, semua cari graf. Lepas tu cari dia punya index dia, forecasting index dia. Okay, okay, tu forecasting index dia, cari. And then barulah kita tengok dekat lecturer punya yang ni. Okay, yang ini kita punya, yang kita kena buat lah kerja tu. Okay, nampak cost planning 3.2. Kena 3.2 tau, cari yang 3.2. Okay, lepas tu bubuh nama, group, nombor pelajar. Okay, okay, dia macam biasa je. Okay, appendix A ni kalau korang tengok sama dengan yang ini. Ya, yang bawah sekali. Ya, appendix A. Dia sama je. So, kau kena fahamkan. Okay, next. Dah faham kan? Okay, then ni appendix A, gerak pula ke cost limit. Okay, ini yang kita kena masukkan. Okay, first tengok JFA, cost contract sum. Ni kat mana? Location index dia Melaka. Cost model JFA dia berapa? Index dia berapa? Ini semua tengok kat soalan tadi. Ni soalan. Okay, nampak tu? Dalam-dalam ni semua masukkan balik dalam tu. Okay, GFA untuk bangunan tu tengok dekat sini. Okay, tu gross floor area dia 10,500. And then masukkan, okay, 10,500. Location index dia ini. Index cost model ni tengok kepada yang mana mouse hilang. Okay, tengok dekat korang kena ada benda dalam ni, BCI table ni. Okay, BCI table. Kita tengah buat office. Okay, office dekat, kita tengah cari yang Melaka. Melaka dekat mana? C. Okay, lepas tu tengoklah C punya berapa nombor dia kan. Lepas tu dah dapat C punya, masukkan. Lepas tu kita nak ni location index Terengganu. Sama pula, tengok balik kepada soalan. Ya, tengok balik kepada soalan, masukkan GFA dia. GFA dia senang je nak kira. GFA dia, kalau tengok soalan, okay, soalan dia kata mana? Okay. Okay. Soalan kata yang kita propose ni adalah tu similar plan shape in Melaka. Okay, tapi kita nak buat 20 story. 20 story tapi plan shape dia sama macam Melaka. So tengok balik kepada yang ini. Melaka kata dia punya plan shape dia adalah 35 kali 20. So nak dapat dia adalah 35 kali 20 kali dengan 20 tingkat lagi. So 35 meter kali 20 meter kali 20 tingkat, maka akan dapatlah 14,000 JFA untuk Terengganu. Okay, lepas tu index forecasted ni iaitu graf ni. Kita buat graf tu index dia kita masukkan. Bila kita masukkan semua tu, dia akan automatic calculate. Nampak? Dia akan automatic calculate. Ni tak payah tekan pun. Contoh kan, kalau aku ubah sini kepada, okay, kalau aku ubah kepada 7. Okay, tengok baru ubah kepada 7. Nampak? Dia automatic ubah ke bawah tu. So, kembali balik pada 118.5. Tu dah kira dah. Okay, nampak dia automatic calculate semua. So, dia punya cost limit untuk bangunan lama, cost limit Melaka adalah 43,343,263.36 sen. Ini adalah cost limit Melaka. Sekarang ni yang kita nak cari ni adalah cost limit untuk bangunan baru iaitu di Terengganu. So yang ini, merah ni, korang main taruh je korang nak berapa. Tapi jangan terlalu lebih, 50,000, 50 juta, 60 juta, tapi dia 43 juta je yang atas ni. So ni kau kena dalam anggaran tak jauh. So 43 juta, aku buat 47 juta. Okay, ni forecasted index, tak ada apa pun. Korang tangkap gambar yang graf korang buat ni. And then korang masukkan je kat sini.
forecasted index tu. Go to insert, go picture. Okay, lepas tu pergi pula kat JFA. Nak kira gross floor area dia, macam aku kata tadi 35 kali 20 kali 20. Kira dekat kertas, tampal kat sini. Okay. Okay, ni cost target. Okay. Ini yang kita kena buat ni. Aku dah buat dah banyak dah. Okay. Nanti benda alam yang kita kena buat ni adalah nampak ni 14,000 meter square. Ni untuk bangunan baru lah dekat sana nanti. Okay. Ini yang kita kena ubah ni. Ni benda alam ni. Okay. So sekarang ni kita kata sini cost limit kita adalah 47 juta. Betul tak? Ni menandakan sama ada betul atau salah kita buat. Okay. Sekarang ni kita kena calculate. Okay, let's say aku delete dulu yang ni. Okay. Okay, let's say aku delete dulu yang ni. Okay. 0.00. Untuk kira benda ni, first kau kena buat simbol equal. Okay, equal. Lepas equal, korang pergi kat sini satu. Lepas tu simbol ni. Simbol ni adalah untuk bahagi. Okay, bahagi. Tekan pula yang ini. Okay. Untuk copy and paste, untuk mudahkan copy and paste formula dia, korang pergi dekat depan huruf dia, huruf yang merah, tekan simbol duit. Satu. Kemudian dekat hujung dia, hujung D tu, selepas D pula, satu lagi simbol duit. Macam tu. And then bila korang tekan enter, dia akan calculate. So, untuk ini kita pakai 3%. Okay. Tapi lepas tu, yang bawah-bawah semua ni korang kena buat gak. Yang mana yang kelabu ni, nampak yang kelabu. Korang kena. Okay, so sekarang ni dah dapat kan. Okay, yang semua yang kelabu-kelabu ni, macam tadi korang kena kira. Okay, yang kelabu-kelabu ni, semua kena calculate. So, bila dah kira, okay, ni tekan Ctrl C. Itu maksudnya copy. Tarik ke bawah ni, Ctrl V. Nampak? Nampak? Dia automatic calculate. Sebab kita guna formula kita tadi. Nampak? Ni kan? Formula duit ni. Bila kita tekan, kita bubuh formula dia betul, kita nak copy paste senang. Nampak? Semua senang. Lepas tu, dia akan follow. Dia calculate sini, dia follow kepada sini. Jadi, at the end, bila kau calculate betul, korang akan dapat sama 47 juta, 47 juta, 47 juta. Ini yang kita nak. Nampak? Sebab dia punya ayat betul ke? Ajennya ngam. Terbaik, bos. Okay. Sekarang ni satu benda lagi nak cakap. Design brief nombor 0.00. Maksudnya sekarang ni sebelum kita buat construction tu, kita tengok dekat design nombor 0.00. Maksudnya design tu adalah design yang paling first sekali. Okay. Okay, kita follow design 0.00. And then soalan kata design brief nombor 0.01. Maksudnya pada satu hari kita masuk meeting, design dah berubah. Dia kata ada peningkatan 20% kat frame, piling, stairs. Okay. Maksudnya, ini yang kita kena buat. Pergi ke PH ni, PH2, cost planning, 0.01. Nampak? Design brief dia dah tukar ke 0.01. Maksudnya, ni, kena kira soalan. Dia kata frame naik 20%. Pergi kat frame. Mana frame? Okay, frame. Okay, frame naik 20%. Maksudnya, ni bila naik kita tekan tambah, tekan yang ini, lepas tu darab tekan bintang darab. Okay. Lepas tu naik berapa persen tadi? Lupa pula. 20%. Okay. Pergi dekat ni 20%. Nampak? 20% kan? Okay. Tekan enter. Nampak? Nampak? Itu. Jumlah dia telah berubah. Daripada 6 juta jadi 7 juta. Peningkatan sebanyak 1 juta. Ini yang kita masalah ni. Bila dia punya peningkatan 1 juta. Okay. Bila dia meningkat sebanyak 1 juta. Okay. Tugasan kita adalah ni kena sama. Okay. Itu yang kita kena samakan ni. Tapi ni dah jadi 45 juta. Okay. Itu yang kita tak nak tu. Tapi kita aku buat dulu aku buat semua dulu, nanti aku show. Okay, so kalau korang tengok aku dah samakan semua. Okay, ni ikut dia punya percentage masing-masing, nampak tu.
8%, dia punya ni 10%. Semua ni follow based on soalan. Okay. 0.001. Okay, ni soalan dia. Kita follow. Macam ni, all services dia kata 5%. Nampak? 5%. 5% ni adalah formula untuk tambah. Kalau dia kata increase, maksudnya letak simbol tambah dulu. Lepas tu baru kita tekan sini, simbol bintang untuk darab, and then 5%. Ini perubahan dia, okay. So sekarang ni apa yang kita nak tengok, kita punya cost limit 47 juta. Sekarang ni, dia ada peningkatan sebanyak 2 juta. Jadilah 49 juta, okay. Jadi Cik Teh kata sudah terlebih. Nampak? Dia ada di 40, berapa tu? 47, 46, 921, okay. Yang ini yang kita nak elakkan. Sekarang ni, sebab tu aku kata tak boleh lebih daripada, tak boleh terlalu lebih sangat. Kalau lebih sangat susah untuk kita nak adjust benda ni. Okay. Ini yang masuk fun part ni. Okay. Let's say kita ambil, okay, kita ambil yang ini. Dia ada peningkatan. Ini kita nak tengok peningkatan. Okay. Okay. Peningkatan dia ada 300,000. Yang lain-lain pun kita boleh tengok. Okay. Ini peningkatan sebanyak 1,000. Okay. Sekarang ni buka buku Cik Khairan. Okey, dalam buku Cik Khairan ni, buku merah, buku surat 64. Okey. Tadi kita kata ada peningkatan 20% dekat piling. Okey, piling. Okey, berlakunya peningkatan. Cost target, okey, cost mana? Okey, ya. Aku naikkan sikit. Okey, okey. Cost check value adalah 1.7. Cost target itu adalah 1.4. Maksudnya kita ada peningkatan kat situ. Itu yang kita nak elakkan. Jadi kalau ada peningkatan cost maksudnya positif, meningkat. Okay, more than, cost check is more than. Bila more, kita kena pinjam duit daripada elemen yang ada lebihan duit. Macam contoh ni aku dah buat. Okay, sekarang ni dia perlukan lagi 351,997.04. Sekarang ni aku pilih free upper floor. Upper floor ada 4 juta duit lebihan. Okay, bila ada 4 juta duit lebihan, kat sini action kena ambil. Ya, action. Okay. Berlakunya peningkatan kos sebanyak 351,000. Meningkat kos kat sini. Jadi kita kena elakkan, kita kena bagi duit lah kat dia orang ni. Macam mana kita nak bagi duit? Kita kurangkan duit yang ada kat sini. Nampak? Okay. So aku pilih upper floor. Upper floor telah bagi duit land meminjamkan kepada B20. Nak dapatkan B20? Aku rasa korang tahu kot. Pergi je kat piling ni, tekan piling, baca atas tu, B20. Okay, lepas tu action kepada piling. Piling loan from, meminjam daripada B29. Upper floor adalah upper floor adalah B29. Okay, ni atas ni B29. Okay, land dengan loan. Tapi bila kita tulis kat sini, takkan ada apa-apa perubahan pun. Kena manual buat perubahan tu. Jadi kita pergi kat sini. Okay, 4 juta ni. Sekarang ni kita tekan simbol tolak. Okay, simbol tolak. Sekarang ni kita perlukan berapa? Baca daripada sini. Okay. Kita perlukan lagi 3, 5, 1, 997.04. Enter. Nampak? Berlakunya pengurangan. Tapi, kita boleh bagi pinjam kat mana-mana lagi yang memerlukan. Macam contoh, ni. Yang ini pun perlukan duit juga. Dan kita ada lebihan 3 juta lagi. Tak semestinya satu elemen boleh bagi pinjam kat satu je, boleh bagi pinjam kat dua. Jadi kita letak simbol N. Sekejap. Okay, simbol N. Allah, salah tekan. Okay, simbol N. Kita bagi duit kepada siapa? Okay, contoh kita bagi duit dekat frame. Kita bagi duit kat frame. Frame B28. Okay. Jadi kita letak sini. Land to B20 and B28. Okay. Nampak tu? So, B28 ni tulis pula kat atas ni. Land loan from B29. Like that. Then kita pergi pula kat sini. Kita tolak lagi satu kita tolak lagi. Letak simbol tolak. Nah, kita nak loan, kita nak bagi berapa? 1 juta. Banyak oh. 1, 2, 6, 4,
174.53. Apa aku buat? 1, 2, simbol tolak. Titik. Like that. 2 juta. So sekarang ni masih lagi lebih 48 juta. Kita kena 47 juta. Maksudnya cari lagi mana-mana elemen. Land, loan. Macam ni. Ni banyak ni. 1 juta, 2 juta. Boleh bagi pinjam kat diorang ni. Nampak? Tolak yang ini lah. Jangan tolak yang ini. Tolak yang ini. Okay. Tolak cost target yang ini. Result. Tolak result. Okay. Aku buat contoh Okay, the last word. Okay ni. Land. Kita masih lagi land. 458. Okay, plumbing installation. Okay. So macam biasa. Minus. Mana? Okay, kita punya ni adalah B84. Mana B84? Ada tak? Okay, this one B84. Okay, kita pinjam dia, bagi dia pinjam 22089.83. Tapi dia pinjam 3 orang. So tolak lagi B60. Mana ada satu lagi yang pinjam? Dipinjam tadi kat mana? Okay ni 2 lagi ni. So tolak 2147.13. Tolak yang atas dia juga 9227.73. Enter. Ya, itu dia. Hai, ada lagi. Maksudnya ada silap calculation dekat sini. Tak apa, kita tolak-tolak je. Tu silap dia kat situ. Allah, vibrate pula. Okay, 9277. Okay, macam tu. Tiba-tiba ada kurang 0.1 sen. Mesti ada salah lagi sini. Berapa? 73 tu berapa? Betul lah kan? 3333. Maksudnya ada something wrong lah. Kena cari lagi. Tapi andai kata kita letak sini 4 kan. Wah, silap. Kita kurangkan kepada 2 contoh. Dia kata tak cukup lagi, tak tahu kenapa. Tapi kiranya dah betul lah ni. Cuma something wrong kat sini. Tu biarkan. Tapi kalau dah sini 47 juta, kira betul lah tu. And then teruskan lagi. Ada elemen lain lagi. Ni ada elemen lain lagi ni. Ni pula drawing yang keberapa? Drawing yang kelima. So buka balik soalan. Drawing kelima pula. Buat pula ini. Okay, so ada satu lagi kesilapan. Okay, nampak ni. Dia kata B29 kan. Silap. Jangan ambil yang jangan ambil yang ini, jangan ambil yang ini. Ambil yang ni. Yang 1A, 1B, 1C, 2A. Ambil. Ini elemen yang kita punya nombor yang patutnya ambil tau. So macam ni kan. Loan from B29. B29 tadi mana? Okay, 2B. Betul lah 2B. B29 adalah elemen dia punya nombor adalah 2B. 2, 2A, 2B, upper floor. Kan kita pinjam daripada upper floor kan. Ni. So, ubah balik. Bukan B29 kita tukar kepada 2B. Okay, jadi macam tu. Nampak? Upper floor. Okay. So, macam ni kita bagi pinjam kepada B20. B20 tadi apa? 1A. So, ubah balik. Okay. 1A. Okay. So bagi pinjam kat 28 ke? Mana 28 tadi? Frame. Kita bagi pinjam kat frame. So 2A. Okay, macam tu. Tu elemen-elemen je. Okay. Okay, next. Macam tengok yang tak ada perubahan ni, kat tepi ni kena tulis juga tau. Korang kena tulis proceed. Proceed. Proceed maksudnya tak ada apa-apa perubahan. Teruskan saja projek tu dengan nilai yang sama. Proceed. Yang tak ada perubahan macam ni, tak bagi pinjam kat mana-mana. Proceed. Okay. Semua kena tulis gak yang macam ni. Yang tak ada perubahan semua proceed. Kalau ada pinjam, land, loan. Tapi ubah. Macam aku buat tadi, aku salah buat B42, B41 salah.
Guna yang ini 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B semua tu. Okay.